Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama-sama dengan Ustazah Farida di dalam kelas Tajwid tahun 6 dengan tajuk Bahagian-bahagian Wakaf Siri 2. Sebelum kita teruskan pelajaran murid-murid, mari bersama-sama kita membaca doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Apa khabar semua orang? Ustazah harap semuanya sihat-sihat dan baik-baik belaka. Jadi ini ialah tajuk yang kita sebutkan tadi, bahagian-bahagian wakaf siri 2. Ustazah pasti hari ini semua orang bersedia dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Jadi tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini murid-murid ialah pada akhir pembelajaran, murid-murid akan mengetahui bahagian-bahagian wakaf dan yang kedua akan dapat membaca Al-Quran dengan mematuhi peraturan-peraturan wakaf dan ibtidak. InsyaAllah kita akan capai objektif dengan syarat murid-murid semuanya ikuti sampai selesai. Kita ulang sedikit pembelajaran kita. Kita dah belajar wakaf terbahagi kepada 4. Yang pertama ikhtiari, yang kedua iktirari, yang ketiga intizari dan yang keempat ikhtibari. Kita dah belajar wakaf ikhtiari, kita dah belajar wakaf iktirari. So hari ini kita akan belajar wakaf intizari dan wakaf ikhtibari. Yang kita dah belajar ikhtiari, iktirari. So kita akan belajar yang 2 lagi insya-Allah. Wakaf intizari murid-murid ialah wakaf tangguh. Tangguh maknanya tunggu sebentar. Okey. Dalam wakaf ini mari kita baca keterangannya lebih lanjut. Yang pertama, wakaf yang dilakukan kerana membaca dengan beberapa cara qiraat daripada qiraat yang diterima. So di dalam Malaysia, kita ada 10 qiraat yang diterima. Qiraat maknanya ialah cara membaca yang berlainan mengikut qari masing-masing. Yang kita baca, kita gunakan qiraat hafaz. Jadi, wakaf intizari dilakukan untuk mengulang ayat yang sama, berhenti pada tempat yang dibenarkan di dalam kaedah wakaf, mengulang dan membaca semula dengan qiraat-qiraat yang lain. Hukumnya harus, maknanya dibolehkan untuk berbuat yang sedemikian itu. Mari kita lihat contohnya. Baik, contoh wakaf intizari, ni Ustazah ambil daripada dalam buku teks, so kita akan baca dia bersama-sama. Diberikan di sini contoh daripada surah Al-Baqarah, ayat ketiga, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Alladzina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. So, ini contoh yang ada di dalam buku teks. Kita lihat catatan. So, semasa membaca dengan riwayat Warash, katalah ada seorang qari yang membaca dengan riwayat Warash. Riwayat Warash maknanya salah satu daripada 10 qiraat yang diterima di dalam negara kita. So, di dalam riwayat Warash, yu'minun dibaca dengan ibdal, yakni menukar hamzah sukun menjadi hukum mad. Maka, yu'minun menjadi yu'minun. Kemudian as-salata di dalam riwayat Warash juga dibaca dengan taglif, yakni bunyi berat atau tebal pada lam berbaris fathah kerana sebelumnya terdapat huruf sad. Okey, dia dah baca di dalam riwayat Warash sampai di sini waqaf. Sampai as-salata ni waqaf. Kemudian dia ulang semula baca, nampak ni nombor 2. Kemudian membaca riwayat Hafaz, maknanya ayat yang sama
Tadi kan berhenti di sini kan? So, mengulang baca ayat yang sama tetapi mengikut riwayat hafaz. So, yu'minun dibaca dengan hamzah sukun, as-salata dibaca dengan lam fathah. Jadi ini ialah contoh waqaf intizari berlaku. Baca yang pertama menggunakan satu kiraat, yang lain berhenti di tengah-tengah sini, kemudian mengulang semula baca menggunakan kiraat yang lain pula. Mari kita lihat nota yang ada di bawah. Yang pertama, kiraat bermaksud suatu kaedah pembacaan huruf-huruf kalimat dan ayat mengikut imam-imam tertentu. Yang kedua, di dalam ilmu kiraat ada 10 orang imam yang terkenal dan bagi setiap imam ada 2 orang perawi yang meriwayatkan bacaan mereka. Yang ketiga, mengikut riwayat Warash, huruf lam dibaca taglif, yakni bunyi berat atau tebal jika sebelumnya didahului oleh huruf-huruf sama ada sad, ta atau za. Jadi yang ini merupakan ilmu yang lebih tinggi lagi, ilmu pengetahuan lebih tinggi tentang kiraat, dan insya-Allah murid-murid akan pelajari pada masa yang akan datang. So sekarang kita cuma nak faham macam mana waqaf intizari berlaku, iaitu waqaf pada tengah-tengah ayat, iaitu pada tempat yang dibenarkan di dalam kaedah waqaf, sebab nak mengulang semula dengan menggunakan kiraat yang lain. Yang seterusnya ialah waqaf ikhtibari, yang bermakna waqaf pengetahuan atau makluman. Bila masa yang kita gunakan waqaf ikhtibari, iaitu bertujuan untuk menyoal atau menerangkan sesuatu. Okay? So waqaf ini dibenarkan juga, sebab itu dinyatakan hukumnya harus dibenarkan untuk berhenti pada tempat yang dibenarkan di dalam kaedah waqaf untuk menyoal ataupun menerangkan sesuatu. Mari kita lihat contoh. Contoh yang paling mudah ialah yang di dalam surah, ini Ustazah ambil juga dari dalam buku teks. Dalam buku teks menggunakan surah Asy-Syarah, ayat yang pertama. So kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kita akan baca Alam nashrah laka sadrak. Tetapi untuk menyoal atau untuk menerangkan sesuatu, maka boleh dan dibenarkan untuk berhenti di tengah-tengah seperti ini. Ini contoh. Alam nashrah. Okay? Berhenti di situ. Tetapi mesti ada tujuan. Apa tujuannya? Menerangkan. Contohnya menerangkan tentang sifat huruf ha, atau menerangkan kepada murid-murid, oh kenapa yang di sini ni tanda sukun, kenapa tidak nashrahu. Ini penerangan, memberikan pengetahuan, memberikan makluman, maka dibenarkan untuk berhenti di tengah-tengah dengan syarat tempat itu dibenarkan di dalam kaedah waqaf. Boleh faham kan murid-murid kan? Jadi itulah yang dimaksudkan dengan waqaf ikhtibari. So, mari kita lihat ringkasan kita. Kita dah belajar waqaf ikhtiari yang bermakna waqaf pilihan, iaitu kita boleh berhenti pada tempat tertentu yang dibenarkan di dalam kaedah waqaf tanpa sebarang sebab. Okay? Kita dah belajar juga waqaf ittirari, iaitu waqaf yang terpaksa. Terpaksa maksudnya kita terpaksa berhenti disebabkan perkara-perkara yang tak dapat dielakkan. Contohnya batuk, bersin, ataupun mungkin dia baca sedang dalam keadaan beremosi, menangis. Jadi terpaksa berhenti, ittirari namanya. Yang kita belajar hari ini, waqaf intizari, iaitu waqaf tangguh. So berhenti pada satu tempat, kemudian mengulang baca tetapi mengikut bacaan ataupun qiraat yang lain. Dan yang terakhir yang kita belajar, waqaf ikhtibari, iaitu waqaf pengetahuan ataupun makluman yang bertujuan untuk menyoal atau menerangkan. Apakah hukum bagi setiap waqaf yang kita pelajari ini? Ikhtiari, hukumnya harus. Ittirari, harus. Intizari, harus. Ikhtibari
juga harus, bermakna kesemua empat-empat jenis wakaf ini dibenarkan dengan syarat mestilah wakaf itu pada tempat yang dibenarkan di dalam kaedah wakaf. Baik, ini ialah latihan yang murid-murid perlu salin dan jawab di dalam buku tulis masing-masing. Soalan yang pertama, lengkapkan bahagian-bahagian wakaf. So, wakaf kita dah belajar terbagi kepada 4. Apakah nama-namanya? Yang kedua, apakah perbezaan antara wakaf ikhtiari dengan wakaf ittirari? So, kalau murid-murid merasa terlupa, apa ya perbezaannya? Murid-murid boleh lihatlah kepada video-video pelajaran yang lepas. Yang ketiga, apakah maksud wakaf intizari dan apakah hukumnya? Okay, yang ini kita baru belajar dan murid-murid mestilah menjawab dengan ayat yang tersusun. Ayat yang baik, kemudian gariskan jawapan. Jangan lupa murid-murid, bagi setiap latihan yang dibuat di dalam buku tulis, mestilah dimulakan dengan basmalah, kemudian ada hari dan tarikh, barulah disalin soalan dan dituliskan jawapannya dan hantarkan kepada ustazah sendiri. Kena buat ni maknanya ya. Alhamdulillah, selesai pelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum berpisah, mari bersama-sama kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya harap ada yang dapat dipelajari pada hari ini. Jadi mari bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Semoga yang kita pelajari ini menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk kita fahami dan kita amalkan di dalam pembacaan Al-Quran kita setiap hari. Dan Ustazah harap semua murid-murid Ustazah tetap kekal sihat, ceria dan senyum-senyum selalu. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa mengaji. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.